sentiasa bahawa adanya dipanggil muraqabah. Muraqabah maknanya kita sentiasa diperhati. Kemudian musyahadah pun sentiasa dalam keadaan penyaksian. Ini perkara yang perlu kita ada lah. Dan kita dah sebut sebelum daripada ininya, ada beberapa perkara yang kita kena masuk dalam tu badan kita ni, dalam hati kita ni. Yang pertama sebelum daripada ininya dipanggil tauhid ubudiyah kepada Allah. Keyakinan hidup kepada agama ni. Tu yang kena sentiasa ada dalam jiwa kita. Yang keduanya keikhlasan. Kemudian yang ketiganya berlaku benar di hadrat Allah. Ni kita kena ada pada diri kita demikian. Kemudian yang keempatnya kena ada perasaan zuhud. Kita ni sentiasa rasa merendah diri, ataupun kita ni rasa diri kita ni memadai dengan apa yang Allah kurniakan. Kemudian kena ada pada diri kita ni tawakal. Tawakal ni maknanya keyakinan kita lah. Hidup kita bergantung kepada Allah. Kemudian yang keenamnya kita kena ada, dia panggil mencintai Allah. Mencintai Allah ni kena sentiasa lekat pada tubuh badan kitanya. Yang ketujuhnya takut dan harap kepada Allah. Takut dan harap ni sentiasa kita letak kepada Allah. Kemudian yang ke-8 kita kena ada takwa dan juga wara'. Yang ni yang mesti kita masukkan dalam tubuh badan kita ni, keadaan demikian pada diri kitanya. Yang ke-9 kita kena sentiasa belajar menjadi manusia yang bersyukur. Syukur sepanjang masa. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ajaban li amril mu'min. Menjadi takjub bagi setiap urusan orang mukmin. In amrahu lahu khair. Semua dalam urusan dia jadi baik dalam hidup dia. In asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ni kena musibah, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan, dia akan syukur. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan berlaku perkara demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Ini yang kita belajar sebelum daripada ni lah. Syukur sepanjang masa. Hidup kita ni belajar dalam apa saja pun di kita diajar supaya sentiasa bersyukur. Tu pada diri kitanya. Yang ke-10 kita diajar supaya sabar dan menyerahkan diri dan juga redha dalam hidup kita. Sabar, menyerah diri dan redha setiap benda yang berlaku pada diri kita. Dan hari ini kita sedang baru memulakan yang disebut dengan yang ke-11. Yang ke-11-nya ialah musyahadah wa muraqabah. Muraqabah dan juga musyahadah. Ini tajuk yang kita bincangkan pada perbincangan minggu yang sudah, di mana kita sebut yang ke-11 ni kena ada pada diri kita ni muraqabah. Muraqabah ni maknanya kita rasa dekat je dengan Allah. Musyahadah maksudnya kita sentiasa nampak Allah. Maksudnya nampak segala kebesaran Allah. Bukan maksudnya kita nampak jelmaan Allah tu, ataupun kita nampak Allah begitu. Tak boleh kita samakan Allah dengan makhluk. Tak boleh pada diri kita ni. Kerana dia ni khalik, dia panggil. Cuma kita kena ada perasaan musyahadah. Musyahadah ni yang kalau kita ada musyahadah, maknanya kita ni ada satu perkara lagi, iaitu ada ihsan. Kita ingat demikian. Kalau orang yang ada ihsan dalam jiwa dia, ada ihsan ni, orang kita pun panggil ihsan juga. Rasa belas diri kita ni ada ihsan. Kan kadang-kadang kita berjumpa dengan orang, kita tengok orang sebut ada ihsan kita dengan dia. Ni dia panggil, siapa yang ada ihsan, dia akan ada musyahadah pada diri dia. Kalau kita tak ada ihsan, maka jarang kita nak dapat musyahadah. Kenapa kita boleh semayang? Kerana kita ada musyahadah. Kenapa kita boleh tutup aurat? Kerana kita ada musyahadah. Kita rasa dipandang oleh Allah. Ini dipanggil musyahadah. Musyahadah ni kena ada pada tubuh badan kita ni. Kalau kita tak ada musyahadah, kita akan menipu, kita akan buat benda yang dilarang oleh Allah, kita akan bertindak luar daripada batasan syarak.
Kenapa? Kerana kita tidak ada musyahadah. Dalam tuadan kita ni kena didik biar ada musyahadah. Ini musyahadah. Dan biar ada muraqabah pada diri kita. Bila kita ada musyahadah, muraqabah, maka di waktu tersebut kita ni akan menjadikan diri kita ni sentiasa terkawal, terjaga. Kenapa kita boleh terjaga? Kenapa kita terjaga? Kerana kita tahu Allah nampak benda yang kita lakukan. Allah dekat dalam hidup kita. Yang menyebabkan kita ni, menyebabkan diri kita ni sentiasa dalam keadaan jagaan dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita sambung pada muka surat pada muka surat 1005 dalam kitab baru, kitab inilah dalam kitab baru ni, di mana hendaknya kamu pada perenggan yang kedua pada muka surat 1005 tu, di mana hendaknya kamu jangan sekali-kali mempunyai sangkaan bahawa berzikir yang hanya sedikit itu sudah mencukupi. Jangan kamu tak dalam diri kamu ni rasa bila kamu berzikir je kamu rasa cukup. Zikir kadang-kadang kita hidup kita ni, kita kan duduk subhanallah begitu je, kita rasa cukup. Jangan, katanya tuan kitab kita ni. Tetapi yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar itu adalah berzikir yang amat banyak sekali. Itulah sebaik-baiknya. Jangan kita nampak zikir sikit-sikit tak apalah dalam hidup. Tapi kita kena sentiasa perbanyakkan zikir. Banyakkan zikir. Kerana bila kita banyak berzikir, dia akan datangnya muraqabah dan musyahadah. Itu yang tajuk yang kita sebut pada minggu yang sudah dah. Antara cara kita nak suruh kita ni menjadi dekat dengan Allah ialah kita berzikir. Dan bila kita banyak berzikir dalam hidup kita ni, dengan cara kita banyak berzikir ni, banyak manfaat kita dapat dalam hidup kita. Jangan kita nampak zikir sikit-sikit cukup lah dalam hidupnya. Jangan banyak sangat berzikir, kita sebut demikian. Sebab perlu mempergunakan waktu yang cukup untuk dipergunakan, yang dipergunakan mengucap zikir yang bermacam-macam. Zikir itu banyak jenis kan. Zikir subhanallah, la ilaha illallah. Dan kita perlu banyakkan masa kita ni untuk kita ni sentiasa berzikir pada diri kita ni. Marilah kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Allah sebut, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang lelaki yang banyak berzikir pada Allah, dan juga orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah guna kalimah demikian. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Orang-orang yang lelaki yang hidup dia sentiasa berzikir pada Allah. Maknanya orang ni orang yang dia ada muraqabah dan dia mesti ada musyahadah. Itu cara demikian pada diri seorang. Demikian juga waz-zakirat, orang perempuan yang banyak berzikir. Dia gunakan dua-dua. Allah bila nak suruh zikir, Allah tak suruh orang lelaki je berzikir. Tapi Allah gunakan dua-dua kena berzikir. Orang lelaki pun kena berzikir, orang perempuan pun kena berzikir. Itu cara dalam hidup kita. Kenapa? Nak suruh dua-dua ni ada muraqabah dan dua-dua ni ada musyahadah. Dua-dua. Lelaki pun kena ada muraqabah. Orang perempuan pun kena ada muraqabah. Salah satu cara nak jadi muraqabah dekat dengan Allah, ataupun kita ni nak suruh rasa adanya Allah sepanjang masa pada diri kita ni, ialah dengan kita banyakkan berzikir. Bila kita banyakkan berzikir pada diri kita ni, kita rasa Allah ni sepanjang masa pada diri kita ni, sentiasa kita diperhati, sentiasa dalam keadaan terjaga pada tubuh badan kita. Firman Allah Ta'ala yang lain lagi, Allah sebut, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkurisma rabbika, hendaklah kamu sentiasa berzikir, hendaklah kamu sentiasa berzikir pada Tuhan kamu. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan hendaklah yakni ingatlah di atas nama Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh hati kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian kan. Ini dalam surah Al-Muzammil. Kan waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama tak sampainya yang disebut dengan wahyu, Rasulullah tidur. Yang kemudian Rasulullah rasa sedih, tak sampai wahyu lama, kemudian turun
ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu surah Al-Muddathir. Satu lagi surah Al-Muzammil. Yang disebut dalam surah Al-Muzammil ni Allah Subhanahu wa taala sebut wazkurisma rabbaka. Wazkurisma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu sentiasa menyebut nama Tuhan kamu dan kamunya berzikirlah kepada Allah dengan sesungguh, dan kamu beribadahlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguh hati kamu. So, sebab apa boleh jadi kita ni buat amal ibadah ni jadi khusyuk? Kerana kita ada musyahadah. Kita dipandang. Bila kita dipandang rasa khusyuk lah. Macam kita sekarang ni kan. Kenapa kita boleh dengar kuliah elok? Kerana kita rasa kita ni dalam kawalan. Dalam kawalan. Bila kita ada rasa diri kita ni dalam kawalan, maka kita ni akan buat amal ibadah dengan cara yang terbaik dalam hidup kita ni. Oleh sebab zikir itu termasuk pula dalam ibadah, maka di saat mengerjakannya hendaklah dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh serta tiada suatu pun diingati dan diangan-angankan. Ini orang-orang tasawuf lah. Kadang-kadang kan kalau dia zikir tu sampai peringkat terangkat-rangkat badan mereka. Kadang-kadang ada yang, kalau orang yang sufi sungguh, bila dia berzikir tu dia tak peduli dah suasana yang ada sekitar pada diri dia. Kerana dia terlampau musyahadah dengan Allah. Tu orang-orang yang demikian. Kadang-kadang kan kita pelik kan. Tengok orang yang berzikir tu, kita kata sampai peringkat tergoyang-goyang badan dia. Sampai peringkat dia demikian. Boleh ke tak boleh? Orang yang dia ada muraqabah, dia ada musyahadah, dia akan jadi demikian. Kadang-kadang kita tengok kelompok kan sufi, dia duduk bulatan kan. Kepala dia tu terangguk-angguk sekaligus, serentak je. Kita kata pelik lah. Macam ni kenapa orang macam ni boleh buat? Kerana dia ada muraqabah dan dia ada musyahadah. Itu cara demikian. Kuat sangatlah. Sampai dia je dia kan. Keluar. Kita pun tengok dalam TikTok. Kita tengok dalam macam-macam gaya kan. Ni kenapa dia jadi demikian? Sampai peringkat demikian orang yang dia kuat tu kerana dia ada muraqabah, dia ada musyahadah. Dia berada di alam zikir, seronok sangat dia. Sampai tahap demikian. Kita ni cicak melintah pun perasan. Zikir kita kan. Kita ni berzikir bunyi handphone. Tengok handphone dulu. Berhenti dulu. Kita bunyi ting je handphone tu. Bukannya apa pun. Maknanya kita ni tak ada musyahadah. Tak ada muraqabah. Bagi orang yang peringkat demikian, dia ada muraqabah, dia ada musyahadah pada diri dia. Kecuali asma Allah belaka. Maknanya bila kita berzikir ni bersungguh-sungguh, tiada apa yang diingat dan diangan-angankan kecuali asma Allah belaka. Yang kita nampak ialah semua kuasa Allah. Bila kita berzikir ni, katanya Tuhan kita ni jangan kita berzikir tapi kepala kita berangan tempat lain. Tengah berzikir la ilaha illallah, nasi lemak ke tengah hari ni, kau makan nasi belauk tengah hari ni. Kitanya tengah berzikir la ilaha illallah tapi merayau je. Tu tidak ada musyahadah, tidak ada muraqabah dia panggil pada diri kita ni. Demikian pula dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dalam ibadah yang lain, hendaknya memutuskan segala yang ada dalam kenang-kenangan hati dan juga pemikiran. Wajiblah dilenyapkan. Waktu mana kitanya berzikir tu, lenyapkan semua yang terdapat dalam hati ke apa ke, nak suruh datangnya muraqabah dan musyahadah pada tubuh badan kita ini sendiri. Ni orang yang beria sungguh-sungguh ni, dia akan dapatlah perasaan demikian pada diri dia. Kemudian sehingga konsentrasi kita semata-mata terhadap Allah Ta'ala sendiri. Terhadap Allah sendiri. Dengan zikir dan beribadah tadi, dapatlah kita memindahkan diri kita makin hari makin mendekatkan kepada Allah. Itu konsep hidup lah ya. Semakin hari semakin dekat kita dengan Allah. Itu konsep hidup. Dia panggil dalam hidup kita ni bukan semakin hari semakin jauh dengan Allah, tak. Tapi semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat dengan Allah.
Ni dalam hidup orang mukmin, dia kena jadikan diri dia jadi demikian pada diri seorang. Dengan cara demikian itulah kita akan segera mencapai ratusan dan bahkan ribuan kenikmatan dan kelazatan, dan terus menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Bila kita buat betul-betul sampai peringkat buat betul-betul, kita rasa nikmat je. Kan pelik kan? Para hadirin sekalian, akan pelik tengok orang alim yang kena kecam, tapi dia tak bertindak balas. Dia kena maki, tapi dia tak bertindak balas. Tak bertindak balas dengan cacian, makian orang. Orang-orang sufi kan, kalau kita tengok kan, orang kata dia macam-macam gaya. Kata dia ni gila, kata dia ni tak betul, dia tak pernah ambil pot. Dia tak pernah ambil peduli. Kenapa? Kerana yang pentingnya dia dengan Allah. Dia bukan penting dia dengan kata-kata manusia. Ini kerana apa dia? Kerana dia ada muraqabah dan dia ada musyahadah. Kalau kita yang ambil berat ni kan, kadang-kadang orang bersin je. Orang bersin, kita terasa macam bersin pada kita dah. Kenapa jadi demikian? Kerana kita ni tak ada muraqabah, tak ada musyahadah. Orang yang kadang-kadang jiwa kita ni jadi senang rapuh. Pelik kan? Senang sangat. Kadang-kadang orang sindir sikit je, terasa terus. Kenapa kita terasa terus? Kerana kita ni terlampau sensitif dengan dunia. Kita tak sensitif dengan akhirat. Yang peliknya, kita ni kan, kalau dengan azan tak rasa berdebar. Dengar waktu mana hari ni tak baca lagi Quran, tak rasa malas pada diri kita ni. Pada diri kita demikian. Tapi bila dalam hidup kita ni, yang pada diri kitanya, bila terlibat dengan dunia, kita cepat. Kerana apa dia? Kita cepat ambil tindakan. Kerana kita tidak ada muraqabah, tidak ada musyahadah. Itu dia jadi demikian pada diri seorang. Sebelum itu, selain itu sebaiknya dan bahkan semestinya kita tidak dapat hanya bertopang dagu, mengganggu ataupun menganggur ataupun berdiam diri, khususnya di saat waktu terluang, iaitu dalam setiap harinya tidak melalaikan beriktikaf dalam masjid. Ini orang-orang yang dia ada muraqabah. Kita nak suruh kita dapat muraqabah selain daripada zikir, selain daripada ihsan yang kita sebut awal-awal sebelum daripada ni, kitanya diajar supaya apa dia? Cari jalan untuk beriktikaf. Iktikaf di masjid. Kalau kita dapatlah iktikaf di masjid serta berzikir yang dapat menyebabkan waktu kosong tersebut, kita akan terpenuhi waktu yang kosong tadi penuh dengan keadaan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, berzikir dan beribadat yang lain itu tidak sempurna apabila tidak dibarengi dengan berfikir mengenangkan apa yang diucapkan daripada dan di samping itu juga memikir-mikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam alam semesta ini sendiri. Itu cara yang diajar oleh kitanya supaya bila kita berzikir tu fikir kebesaran Allah. Macam mana nak suruh kitanya rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayugianya hendaklah kamu semua dalam melakukan zikir yang berbagai macam itu, di dalam hati kamu dapat mencontohi hati kaum ahli fiqh yang luas ilmu pengetahuannya. Tuan kita ni disebut, kalau kamu nak tiru orang, kamu tiru orang-orang yang alim. Orang alim yang banyak ilmu pengetahuan dia, serta dapat pertanggungjawaban isi dan maknanya. Juga kaum ahli syariat yang melaksanakan ajaran agama dengan benar. Dalam dunia kita ni payahlah kita nak jumpa orang yang tutur alim, hidup dengan keadaan yang tak peduli dengan caci makian orang. Jaranglah. Sekarang ni kan, semua ada di kalangan kita ni jadi sensitif. Jadi terlampau cepat. Orang kata sikit je, dia pun bertindak balas. Dia ada ramai yang jadi demikian dalam dunia kita. Demikian pula para ahli sunnah wal jamaah. Demikian pula para ahli sunnah wal jamaah yang dengan betul-betul mengikuti perintah agama. Orang yang ikut perintah agama, yang penting aku ikut yang disuruh oleh Allah. Tak peduli orang kata bid'ah kamu ni,
Kamu buat benda yang bid'ah, benda yang tak dibuat zaman Rasulullah. Dia kata tak peduli. Yang pentingnya aku buat betul dengan perintah agama. Ni orang yang dalam hidup dia betul-betul jaga perintah Allah. Jadi jangan sebaliknya, yakni meniru apa yang dilakukan oleh para ahli bid'ah. Jangan sebaliknya yang mengada-ngadakan sesuatu dan dimasukkan dalam agama yang akibatnya tentulah sesat dan menyesatkan serta kebodohan mereka tersebut. Ni kadang-kadang kan orang kita, saya beribadah, buat apa? Bergelek misalnya contoh. Sedang beribadah bergelek, itu pun ibadah juga dia sebut demikian. Mengarutlah tu dia panggil. Dan akibatnya semua amal perbuatan tidak satu pun yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya yang kita buat tu jadi sia-sia saja. Yang kita wajib berhati-hati memilih antara kedua macam golongan di atas agar selamat hidup kita di dunia dan akhirat, sebab memperolehi pengampunan dan memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat demikian. Manakala apa yang tertera di awal itu sudah kita laksanakan dengan baik, dengan hati yang ikhlas, insya-Allah kita akan dapat mencicipi keutamaan, merasai keutamaan. Dipanggil bila kita dah boleh jaga dah ihsan, zikir, kemudian i'tikaf, kemudian kita cuba, kita akan dapat rasa nikmat, muraqabah dan musyahadah. Kalau boleh buatlah. Hanya kerahmatan dan kemuliaan serta kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita akan rasa nikmat itu. Tapi kalau kita tak dapat yang tadi, zikir pemalas, kemudian dalam hidup kita ni ihsan pun tak ada, kemudian kita ni nak dekat dengan Allah pun payah, pada diri kita tak rasa nikmat, tak rasa tajuk yang kita sebut ni, muraqabah dan musyahadah ni, tak terasa dalam hidup seseorang. Sebagaimana yang pernah dirasai oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah kan, dia rasa sungguh bagaimana kita sebut sebelum daripada ni kan, sahabat Rasulullah dia nampak jadi munafik itu, orang munafik itu, padahal zaman Rasulullah tak diumum nama-nama orang munafik, tak disebut. Rasulullah letak sembunyi je nama orang munafik ni kepada Huzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah. Tapi takutnya mereka ni dengan perangai munafik sampai pergi tanya Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai itu? Kan nak sebutnya muraqabah dan musyahadahnya mereka. Bimbang. Kita ni kalau tahu ada orang yang pegang senarai ahli munafik, mesti kita tak pergi dekat dengan dia. Kenapa? Takut nanti ada nama kita dalam tu. Yang kita bimbang. Tapi sahabat tak. Dia muraqabah dia tu sampai pergi tanya. Nak sebutnya dia rasa bimbangnya hidup ni kalau aku jadi orang munafik. Takut dalam hidup mereka demikian. Ni kalangan dirasai di kalangan para sahabat Rasulullah dan para tabi'in, yakni pengikut-pengikut yang hidup sepeninggalan beliau-beliau tadi, sahabat-sahabat tadi. Lepas tabi'in pun begitu juga kalau kita perhatikan. Sampai peringkat kalau kita baca dalam sejarah, waktu mana orang pencuri masuk dalam rumah dia kan. Dia masuk dalam rumah dia tu. Dia tengok pencuri tu kelam kabut. Dia pun tunjuk, kat sini lagi. Kat sini lagi barang dia, kat sini lagi. Dia kelam kabut, relax, bertenang dia sebut. Pada pencuri itu, padahal rumah dia. Tapi kenapa dia tunjuk lagi? Kat sini ada lagi. Lepas tu, pencuri tu banyak sangat nak curi tu. Dia pun keluar. Dia tolong bawa pula barang curi tu. Pergi hantar ke tempat di gua pencuri ni. Ni cerita wali-wali Allah kan. Dia tolong hantar. Sampai-sampai letak aja barang tersebut. Pencuri kata, engkau ambil dah sikit bahagian kau. Kemudian aku ni bahagian ni, yang ni. Katanya dia tak ambil semua. Dia tak ambil semua. Ambil semua. Kenapa ambil semua? Dia tanya demikian. Kenapa ambil semua? Kamu tak nak ke? Kamu letih nampak tadi. Katanya pencuri. Kan kita sama-sama mencuri kan? Rumah tuan dia takut nanti cerah je tuan dia balik. Di waktu tu dia kata tak apa. Kenapa? Ambil dia. Dia kata, kenapa? Yang kamu curi itu rumah aku. Terkejut pencuri itu. Kenapa kamu jadi demikian?
kerana banyak sangatlah barang rumah aku tu, engkau nak curi. Dia sebut. Kalau tak ada barang kat rumah, takkanlah engkau datang nak curi. Dia kata, aku ni terlalu banyak sangat terlibat dengan dunia. Dia kata, tergamam kan pencuri tu, pelik. Ada juga tuan rumah tolong untuk, kalau kita jadi tuan rumah lah, mesti kita pelepuk je pencuri tu. Paling-paling tidak demikian. Tapi orang yang ada muraqabah musyahadah ni, dia kata, mesti kerana rumah aku ni banyak barang, mesti kerana aku ni terlampau banyak perhiasan yang menyebabkan orang masuk mencuri rumah aku. Sampai tahap demikian. Kita tak ada dah. Kita semayang hajat biar buncit perut-perut pencuri. Sebutnya demikian. Kita akan buat satu benda yang demikian. Tapi orang yang sampai tahap di mana diri dia dengan Allah tu, seronoknya dia dengan Allah, dia tak rasa lagi seronok terhadap dunia. Khususnya dalam masalah bagaimana kelazatan dan kedudukan iman di kalangan mereka tersebut. Dalam keadaan demikian, ataupun percaya dan yakin, ataupun keyakinan hati yang tidak pernah berubah sedikit pun ataupun sesaat pun. Maknanya hati dia tu fokus betul-betul kerana Allah. Dia tak peduli dah terhadap apa pun pada yang lain. Ini sampai tahap kekuatan dia panggil muraqabah dan musyahadah dalam tubuh badan seorang. Allahu Akbar, jauh lah kita ni nak sampai tahap demikian. Sahabat Rasulullah kan, yang kita cerita minggu yang sudah, sampai kena panah di betis tu, tak perasan kena panah di betis. Tengah solat, sedar-sedar, bagi salam tengok darah dekat kaki dia, banyak darah. Lepas tu baru dia perasan, ada panah. Sahabat-sahabat pun nak cabut. Dia kata, jangan, kejap. Aku nak solat dulu. Waktu mana aku solat, kamu cabutlah. Waktu mana aku solat, kamu cabutlah. Dia pun solat. Sahabat pun cabut. Bila siap solat, dia pun pandang terus. Dia tak pandang lagi pada kaki dia. Dia pandang sahabat, dah cabut ke belum? Dia tanya. Dah cabut ke belum? Tak perasan dah cabut dah. Maknanya, kalau orang guna istilah dibius lah. Dibius. Orang yang muraqabah dan musyahadah ni, kena bius, dia panggil. Dibius dalam hidup dia dengan Allah. Maknanya, sampai tahap, dia kata, aku tak pedulilah apa pun yang berlaku di dunia ini. Kerana dia telah sampai tahap diri dia ni, dalam jiwa dia ni, perasaan tingginya dia pergantungan dengan Allah. Lepas tu dia jadi senyum je. Berlaku ujian dalam hidup dia pun dia senyum. Jadi pelik orang. Dia ni tak ada perasaan ke? Dia jadi demikian. Kadang-kadang, kenapa? Kerana jiwa dia tu terlampau kuat. Dia didik diri dia ni untuk dekat dengan Allah SWT. Kita ni jauh lagi dah dengan hati-hati orang yang macam ni. Nak sebutnya sampai tahap kita ni sensitif sangat. Selipar kita hilang sikit pun kita dah sumpah seranah dah. 7 keturunan kita sebut. 7 keturunan kita sebut. Tak halal dunia akhirat. Selipar kita je. Nak sebutnya kita ni jauh hati kita ni. Apatah lagi yang lain dalam hidup kita. Terlampau sensitif dengan dunia, tak sensitif dengan akhirat. Mereka ni, jiwa mereka ni dah berubah. Orang-orang yang macam ni, dia nampak akhirat dah dalam hidup dia. Dunia ni tak ada nilai yang besar pada mereka sebut. Sebagai penutup ruas 11 ini, marilah kita perbincangkan sekadarnya, iaitu bagaimana kalau seorang, yakni hamba Allah Ta'ala itu mengerjakan kemaksiatan ataupun terlena dengan duniawi ini sehingga melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebagai penutup perbincangan kita ni, ada orang yang hidup dia dalam keadaan dia hamba Allah tapi mengerjakan maksiat. Ni buat maksiat. Dan ada orang kita kan, ataupun dia terleka dengan kemaksiatan tersebut, seronok dia sehingga melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebelum menjawab ini, marilah kita maklumi dahulu bahawa setiap manusia, sekalipun ia seorang Muslim ataupun mukmin, dalam menempuh jalan menuju ke arah keredaan dan pengampunan Allah Ta'ala, tidak akan sunyi daripada apa dia? Dari memperbuatan maksiat ataupun terlena dan terlupa dalam mentaati perintah Allah. Manusia ni, kita kena mengakui lah, kita ni manusia kan. Manusia ni akan adalah benda yang kita buat, benda yang dilarang oleh Allah. Akan terbuat.
ataupun kita terlupa, ataupun kita tak sedar benda tersebut benda yang dilarang oleh Allah. Kerana apa dia? Kita manusia, kita bukan malaikat. Nama manusia dia akan terbuat, dan dengan ungkapan lain melanggar larangan Allah Ta'ala tanpa disengaja. Kadang-kadang pada diri kita ni ada kita terlanggar yang dilarang oleh Allah, tak sengaja pun dalam hidup kita. Hal ini dapat saja terjadi sebab kalau tidak demikian agaknya bukan manusia lah kita. Ni makna tuan kita jawab, dia kata ni biasa, memang ada lah kita ni terbuat benda yang dilarang oleh Allah kerana kita manusia. Manusia yang dalam bahasa Arab disebut insan. Insan. Ni kalimah. Kalau ada orang tanya, Ustaz, habis tu ada juga tu ustaz tu yang buat salah. Ustaz, kenapa ada juga ustazah tu yang kata macam tu? Kenapa ada juga yang dia ni orang yang kita kenal tapi terbuat juga buat benda yang dilarang oleh Allah? Kenapa demikian? Jawabnya, inilah manusia. Kena mengakui ni manusia. Kita ni bukan malaikat. Insan adalah berasal daripada kalimah nisyan. Insan tu daripada kalimah nisyan. Nisyan maknanya pelupa. Hidup kita ni memang jenis ada je yang terlupa. Ada yang terlupa. Takkan kita ingat semua. Kalau betul kita ingat semua, cuba sebut balik apa yang kita sebut awal-awal tadi. Terlupalah kita kan. Maknanya hidup kita ni jenis pelupa. Suatu Islam diajar supaya fazakir, sentiasa bertazkirah lah, sentiasa sebutlah, sentiasa ingatlah, supaya fa inna zikra, dengan kamu bagi peringatan tu, tanfa'ul lil mu'minin, dia akan bawa manfaat bagi orang mukmin. Sentiasa diingat. Istilah orang-orang kita membebelah sepanjang masa. Membebelah ataupun bagilah nasihat sepanjang masa, ataupun beletirlah kamu. Jangan berhenti daripada bibir kita ni sebut. Sebab manusia ni jadi macam tu. Jadi manusia ni macam pahat dengan penukut, dia panggil. Maknanya pahat dengan penukut. Betul lah kan? Maknanya kita ni jenis sekali kena ketuk baru sekali masuk. Sekali kena ketuk, sekali, begitulah perangai manusia ni. Iaitu lupa ataupun lalai. Jadi manusia itu dinamakan insan sebab memang suka lupa. Manusia ni jenis demikian. Mudah lupa ataupun bahkan seringkali alpa dalam hidup ini. Ada je pada diri kitanya terlalai. Macam perangkap dengan sang kancil. Kan? Perangkap tak pernah lupakan kancil. Tapi kancil lupa terhadap adanya perangkap. Demikianlah dalam hidup kita, manusia ni. Mengenai kemaksiatan itu dapat terjadi dengan sebab menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maksiat itu terjadi bila? Bila kita buat salah yang tak dikendaki oleh Allah Ta'ala, atau malahan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Jelas-jelas Allah larang mengumpat, misalnya contoh. Mengumpat tiap-tiap hari je, pantang ada masa. Kita ni, Allah larang kita mengumpat. Allah larang kita mengejek orang. Prasangka ni payah dalam jiwa kita kan. Kita nak kawal. Kita tunggu lama sikit, ustaz ni datang ke tak datang? Kejap je datang. Terlintas terus dalam jiwa kita. Ni penyakit kan ni. Penyakit ni yang melekat dalam diri kita. Buat dosa tak buat dosa? Buat dosa. Buat dosa kita. Kita mesti kita terbuat dosa ni. Dia panggil yang datang, melintas dalam jiwa kita. Baik berupa larangan batin ataupun lahir. Dua-dua ni terbuat pada diri kita. Kita waktu mana depan orang, elok je minum air kan. Duduk bersimpuh je. Baca bismillah, doa pula tu, letak dulu gelas. Tapi tengok tak ada orang. Sambil berdiri je. Minum air. Gugup. Tak ada orang. Sebab ni manusia. Dia akan jadi macam tu. Senang je kita nak buat. Depan orang, elok je tengok kat luar ni, hidung kita kan. Tak ada orang, masuk terus. Senang je. Maknanya kita ni memang perangai manusia ni jadi macam tu. Ada je benda yang dia nak buat dalam diri dia tersebut. Sebab tu disebutkan kita ni alhamdulillah Allah tutup je aib diri kita.
Tapi kalau Allah buka aib di kita ni, memang buruk sungguh di kita. Banyak benda yang kita sedang lakukan dalam hidup kita ni, yang kita Allah tutup, tak bagi nampak. Kalau Allah buka, Allahu Akbar, banyaknya keburukan. Larangan batin ialah apa-apa yang dilakukan dengan jiwa dan hati. Sedangkan lahir adalah yang dikerjakan dengan anggota badan. Larangan batin ialah apa yang dilakukan dengan jiwa dan hati. Yang dilarang kan. Tadilah macam buruk sangka kan. Buruk sangka ni kadang-kadang sama-sama kita je. Suami isteri. Anak biasa buat contoh demikian. Bangun tidur, tengok muka suami. Hidup lagi mamat ni kita. Dalam hati tak sebut pun. Tak sebut pun di bibir, tapi terlintas datang. Sama juga suami dengan isteri datang. Allah, buruk juga dia ni. Dalam hati kan. Sambil berjalan kentut tung, misal contohnya. Dia buat demikian, perangai hodoh juga disebut. Ni maknanya benda-benda macam tu datang dalam hati masing-masing. Oleh kerana itu Allah Ta'ala telah memberikan jalan keluar untuk menghapuskan dosa. Allah, dia buka jalan untuk nak hapuskan dosa-dosa tadi dari kemaksiatan yang dikerjakan dengan sedar maupun kerana lalai. Allah buka jalan penyelesaian. Bagaimana bentuk yang jalan keluar tadi? Bentuk ni, jalan keluar ni. Kita sambung minggu depan lah, insyaAllah. Bagaimana bentuk jalan keluar ni? Untuk daripada dosa-dosa tadi, kita sambung sikit lagi kerana panjang juga perbincangan. Panjang sedikit lagi dah perbincangan untuk tajuk ni, insyaAllah. Kita sambung. Sekali lagi, barulah kita habis tajuk ruas yang ke-11. Dan insyaAllah kita masuk dalam ruas yang ke-12. Iaitu taubat yang berlangsung terus-menerus. Dan kita akan bincang tajuk ni lah. Tajuk taubat tu pada pengajian yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.